Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita kembali. Okey, masih dalam bab yang sama, bab 4 kod arahan. Okey, tapi pada sesi kali ini saya akan menerangkan dua subtopik iaitu 4.2.2 menggunakan teks dalam atur cara HTML iaitu head, title, body and paragraph. Okey, 4.2.3 menggunakan paragraph heading dalam atur cara HTML yang dibina. Okey, jom kita start. Okey, pada gambar rajah yang pertama, pernah tak anda lihat gambar yang ini? Pernah tak? Pernah? Tak pernah kan? Sebab yang ini adalah laman sesawang yang pernah saya bangunkan, tapi yang ni yang basic lah untuk saya punya assignment lah. Okey? Okey, seterusnya gambar ini. Ada siapa tahu ini adalah laman sesawang apa? Apa dia? Yes, betul. Ini adalah laman sesawang Maybank to You di mana digunakan oleh mama ayah kita lah untuk transfer duit, untuk kita nak beli barang ke apa ke. Inilah dia laman sesawang dia. Okey, seterusnya. Yang ni. Takkanlah tak kenal laman sesawang apa kah ini? Kenal tak? Okey, ini adalah laman sesawang sinar harian. Okey, iaitu terdapat news, iaitu berita terkini, berita semasa kan. Apa berita-berita yang kita perlukan, maklumat atau info yang kita perlukan. Okey. So, banyak lagi yang kita boleh lihat, tapi ini adalah salah satu contoh yang saya bawa pada pengajaran kita kali ini. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita imbas kembalilah. Okey, apa maksud HTML? So, pada yang pengajaran sebelum ni, setelah explain mengenai HTML ni adalah Hypertext Markup Language. Okey, untuk menghasilkan HTML, kita perlu menyimpan sesuatu file, iaitu contohnya saya.html ataupun saya lapa.html ataupun .htm. Okey, ini adalah kod sambungan untuk penghasilan dokumen HTML lah. Okey, seterusnya HTML membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain. Okey. Okey, pada gambar yang telah saya paparkan ni, okey, di sini terdapat perbezaan tulisan. Apa yang beza kat sini? Yes, size kan. Okey, kat sini yang kita nampak yang pertama adalah yang paling besar. Okey, yang kedua besar, yang ketiga dan yang keempat. Okey, yang ini adalah yang paling kecil lah. Okey. Okey, macam mana kita nak hasilkan tulisan yang berbeza-beza ni? Okey, semuanya bergantung kepada kod HTML yang kita tulis. Okey, contohnya. Okey, ini adalah sebelum tu saya akan tunjukkan fungsi dan teks bagi kod HTML lah. Okey, yang pertama HTML fungsinya adalah untuk membuat sebuah dokumen HTML. Okey, apabila kita sebagai penulis kod HTML, okey, bila kita nak memulakan sesuatu kod berkaitan HTML, kita perlulah langkah yang pertama perlulah menulis kod yang tag HTML yang ini dahulu. Okey. Okey, lagi satu saya nak beritahu, setiap kod HTML yang telah kita hasilkan, okey, dia akan ada pasangan dia lah. Okey, kita tak boleh nak buat macam yang tanda ni HTML, lepas tu tapi kita lupa pasangan dia. Jadi itu akan terdapat error lah dalam kita punya kod. Okey. Okey, yang seterusnya title. Okey, title fungsinya adalah untuk membuat judul atau tajuk dari sebuah halaman. Okey, tajuk ni kat bahagian mana? Okey, inilah tajuk. Okey, nukilan saya. Ini adalah title. Okey. Seterusnya ialah body. Okey, body ni untuk membuat isi bagi sesebuah laman web yang mempunyai teks, image dan pautan. Okey, seterusnya adalah head. Okey, head untuk membuat kepala laman web yang memberi informasi tentang dokumen.
Okay, kejap lagi saya akan explain dengan lebih lanjut apa yang dimasukkan head, body, okay, paragraph. Lepas tu yang seterusnya yang ini saya nak tunjukkan tadi, iaitu H1 hingga H6. Okay, H1 dan H6 ni adalah heading, okay. Buat heading pada artikel, terdapat saiz yang berbeza. Okay, kalau anda lihat pada sebelah kanan, okay, gambar kanan ini, okay, ini adalah saiz-saiz yang dihasilkan, okay, mengikut urutan. Contoh kalau kita letak H1, dia akan jadi yang besar lah, heading yang besar, okay, yang kedua besar, lepas tu sederhana, lepas tu kecil dan kecil. Yang paling kecil sekali ialah H6 lah, okay, heading 6. Okay, kat sini ada satu laman sesawang, okay, di mana kamu boleh mencuba, okay. Kalau kita nak kamu nak cuba sendiri kan. Okay, kat sini contoh. Okay, contoh kamu nak tulis berkaitan diri kamu. Okay. Perkara pertama yang perlu kita buat adalah menulis dokumen HTML. Okay. HTML tutup. Nampak? Kat sini pun dia dah automatic ada pasangan dia. Okay. Okay, HTML. Terus lepas tu kita nak letak heading 1 yang paling besar sekali. Okay. Nama saya ialah Syazwan. Macam tu. Okay. Contohnya sekarang ni kita nak letak yang kecil sikit lah, sebab yang ni terlampau besar kan. Okay. Kita letaklah H3 contohnya. Okay. H3. Okay, nampak? Dah siap dengan pasangan dia. Okay. Kemudian saya suka makan nasi ayam. Alright. So, dah lepas kamu cuba-cuba kan, cuba buat satu kod kamu. Okay, kat sini kita preview. Tengok. Yang ni nama saya ialah Syazwan. Tengok. Bila kamu comparekan di sini, H1 ada yang paling besar, H3 yang kecil sikit lah. Contoh kalau kat sini sekali saya tukar kepada 6. Okay, 6. Okay, kita demo kan dia. Silap. Hilang pula dia. Okay, tak apa, kita buat kejap. HTML. Okay. Okay, saya nak tunjukkan H6. Okay, H6. Okay, H6. Ini rumah saya. Okay, kita preview. Sekejap dia bergantung pada internet lah. Okay, nampak ni, dia paling kecil sekali. Okay, selain itu, kalau kamu nak try dekat Notepad pun boleh. Okay, contohnya, okay, sebentar okay, contohlah kalau kamu nak hasilkan okay, maaf saya. Okay, contoh saya nak hasilkan kod Arhan ini, iaitu title nukilan saya, peribahasa yang indah, antara peribahasa. Okay, yang ni yang kod bagi yang memula ni tadi. Yang ni. Okay. Yang ni. Okay. Kamu juga boleh menggunakan aplikasi yang lain, atau saya lebih sarankan gunakan secara yang ni online editor ataupun guna Notepad. Okay, kita buka kita punya Notepad. Okay, ni Notepad kita kan. So kita, kalau kamu nak try, kamu boleh salin lah. Okay, HTML. Right. HTML. Title. Okay, title. Nukilan saya. Okay. Lepas tu jangan lupa dia punya pasangan dia. Title. Okay, kemudian kita akan masuk kepada body. Okay, body. Okay, dalam bahagian body ni kita boleh letak macam-macam. Contoh, kita boleh letak header, kita boleh letak paragraph, kita boleh letak image sources, kita boleh letak video source, macam-macam kita boleh letak di bahagian body ni lah. Okay, contoh kat sini kalau saya nak hasilkan dalam bahagian body ni, saya nak letak
kita ikut yang ni kan. Page 1, header yang pertama iaitu peribahasa yang indah. Okay, jangan lupa pasangan dia page 1. Okay, saya lupa nak bagi tahu. Okay, macam mana kita nak pastikan pasangan dia, pembuka dan penutup dia, iaitu pembuka tiada tanda slash ni lah. Okay, kalau penutup akan ada tanda slash ni. Okay, pasangan dia ni. Pembuka dia akan tak ada tanda slash ni. Penutup akan ada tanda slash ni. Okay. Okay, page 1. Seterusnya, okay, apa fungsi P ni tadi? Okay, P ni adalah paragraf. Okay, letak P. P antara peribahasa yang berkaitan adalah, okay, nah jangan lupa dia punya pasangan dia /P. Okay, P kembali, tangan di atas. Okay, baik. Daripada tangan di bawah. Okay, berakhir dengan pasangan dia iaitu penutup dia /P, iaitu paragraf. Okay, kat sini saya nak tunjukkan beza H1 dengan H6 tadi Okay, yang seterusnya adalah, okay, tadi kita dah letak H6 kan. Okay, kita letak H4. Okay, letak H4. H4, nukilan, ikhlas. Okay, tutup dia H4. Okay, kat sini dah lepas kita menulis kod arahan di dalam body, dan jangan lupa jugalah pasangan untuk body sekali, iaitu /body. Okay, dan kemudian pasangan untuk HTML ni tadi, terus /HTML. Okay, kalau kita dah lepas siap kita menulis kod HTML, macam mana kita nak hasilkan, kita nak buka dia akan jadi website kan. Okay, first kita pergi kat file, okay, save as, kemudian kita pilih balik folder yang kita nak simpan. Okay, contoh saya nak pilih folder yang ni kan. Okay, saya nak buat ni folder dulu, saya renamekan dia adalah HTML. Okay, saya buka. Okay, saya buka, copy address dia iaitu Ctrl C. Nah, kat sini Ctrl V, enter. Okay, alright. Okay, kat sini kita saya akan rename. Saya letak nama dia adalah html1.html. Apabila kita nak hasilkan satu tag HTML, mesti kena letak .html ataupun .htm. Okay, kemudian save. Okay, dah save. Okay, nampak dia terus keluar jadi browser. Okay, kita klikkan dia, terus keluar satu laman sesawang. Okay, ini adalah yang paling basic lah. Okay, peribahasa yang indah, antara peribahasa yang berkaitan adalah, okay, inilah hasil dia. Okay, faham semua? Okay, seterusnya, okay, saya lupa nak beritahu. Contoh kalau kamu ada pernah lihat sesuatu aplikasi yang lain kan, contoh Visual Studio. Okay, selalunya saya akan menggunakan aplikasi yang ni lah, Visual Studio. Okay, aplikasi ni dia lebih mudah. Okay, contohnya saya new file. Okay, dia fungsi aplikasi ni untuk mudahkan kita untuk detect dan ada pelbagai color kat sini. Okay, contoh yang ni saya tak save lagi. Saya save sekejap. Save as. Silap. Ini.
Ctrl V, paste, enter. Okay, kat sini saya letak title lah contohnya kan. Okay, save. Okay, kalau kamu lihat kat sini perbezaan antara dua aplikasi ni. Kat sini kita nampak semua hitam ni kan. Kalau kat sini dia macam sedap lah mata memandang kan. Kita tengok ada warna-warna lain. Kadang-kadang lebih, macam saya lebih selesa pakai yang ni lah. Okay, tapi kalau bagi kamu, saya lebih sarankan guna Notepad ni lah. Okay, kamu belajar daripada gunakan Notepad dahulu. Sebab semua pelajar yang mempunyai komputer sudah tentu akan ada aplikasi Notepad ni lah. Okay, kalau untuk kamu guna aplikasi Visual Studio Code ni, yang ni kamu perlu download aplikasi yang terparti punya lah. Okay, kita sambung kembali. Seterusnya, okay, ini adalah susunan untuk menulis kod HTML. Okay, terdapat dua bahagian, di mana bahagian pertama iaitu head. Okay, head ni mesti letak di atas sekali lah. Macam seperti yang kita tahu, head tu adalah kepala kan. So kepala kan kita duduk di atas sekali kan. Kemudian body kat bawah kan. So head mesti di bahagian atas sekali. Dan yang bahagian kedua adalah body. Okay, ini adalah susunan dia. Okay, seterusnya aktiviti pertama. Okay, saya nak uji sikit lah. Okay, boleh tak? Boleh Okay, pada kotak yang pertama, kod HTML apa yang perlu kita letak, yang perlu kita tulis? Apa dia? HTML. Okey, betul, kod HTML. Seterusnya, okey, kita dah tulis, kita letak bahagian head, okey, title, okey. Apa kod yang permulaan bagi title ni? Saya dah sebutkan tadi yang banyak kali kan, setiap benda, setiap kod HTML yang kita hasilkan mesti ada pasangan dia. Okey. Apa dia? Pasangan dia title. Okey, betul, title. Okey. Seterusnya, pasangan bagi head ni tadi adalah /head. Okey. Seterusnya, okey, pada kotak yang ketiga. Okey, H2. Apakah pasangan bagi H2 ni? Apa pasangan dia? Adakah H3? Adakah H1? Atau H6? Yes, H2. Okey, H2 tu kita tulis H2 yang macam ni ke? Atau ada tambahan dia? Apa dia tambahan? Yes, slash H2. Okey, betul. Seterusnya, alamak saya dah tertekan. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah permulaan, okey, untuk paragraf lah. Okey, so berakhir dengan pasangan dia iaitu /p, iaitu untuk paragraf. Okey, dan yang terakhir adalah body, iaitu pasangan bagi yang bila kita dah memulakan body ni, so pasangan dia masih adalah /body. Okey. Okey, seterusnya di sini kamu boleh lihat, okey, bila kamu klik kat sini kan, okey, kamu boleh buat pembelajaran secara kendirilah. Okey, contohnya ada satu laman sesawang iaitu live worksheet. Okey, berdasarkan pada gambar paparan ni, okey, kamu perlu membuat satu susunan. Okey, susunan macam mana untuk hasilkan keluar dia punya output dia macam ni. Jadi kat sini kamu boleh try lah. So contohnya kamu nak letak kamu susun lah, susun. Okey. Okey, yang mula patut letak apa? Okey, mula patut letak /HTML. Okey. Kat sini kamu boleh cubalah. Dah lepas siap kamu susun, okey, klik button ni, button finish. Kemudian check my answer untuk kena pasti betul ke tak kamu punya susunan. Kat sini saya tunjukkan contoh lah. Okey, nanti kamu kalau nak try boleh isi dia punya, kamu boleh drag jawapan ke ruang yang disediakan. Okey, kalau salah dia akan jadi merah ni lah. Kalau betul dia akan jadi warna hijau ni. Okey, kemudian akan ada paparan markah di sini. Okey. Seterusnya ini latihan lah. Kalau bagi guru-guru juga yang
ingin menggunakan aktiviti ni dan juga latihan ni pun boleh, tiada masalah. Just klik. So akan memaparkan satu laman sound quizzes lah. Okay. Okay, itu saja penerangan saya pada kali ini untuk topik ini. Okay, semoga ilmu yang dicurahkan memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.